Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ke detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih kurniakan nikmat kehidupan kepada kita. Satu peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, apatah lagi kita berada pada pertengahan bulan Rejab. Kita 13 dah. Kejap je tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita nanti pada bulan Ramadan, insya-Allah. Baik. Pagi ni saya macam biasalah, dia pemain simpanan. Dia kena senantiasa bersedia nak ganti siapa-siapa. Kat pukul 11 malam kot dia orang semalam maklumkan kena ganti, saya kata tak apalah. Baik, saya masih lagi nak bawa buku ataupun kitab Kaifa Amalahumun Nabi, ataupun How He Treated Them, bagaimana Nabi SAW melayan. Saya nak patah balik kepada permulaan kitab ini yang saya rasa elok untuk saya bawa kepada semua. Kenapa? Sebab saya yakin yang datang subuh ni regular customer. Kalau Jumaat tu lain. Tapi yang datang subuh ni regular customer, tahu dah macam-macam tahu. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu kat belakang tu lebih tahu daripada saya. Saya mungkin mengajar 10-15 tempat, tapi ibu-ibu ayah-ayah mungkin dah belajar dengan lebih 30-40 guru alim pada saya lagi. Cuma anggaplah pagi ni sekadar suatu tazkirah, peringatan untuk kita jadi lebih baik. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terleka daripada melaksanakan. Mungkin dari sudut amal ibadat kita alhamdulillah baik, tapi satu aspek yang kadang-kadang kita terlupa ialah aspek akhlak. Selalu orang sebut dia ni semayang, tapi bila ada tapi kat belakang tu yang payah. Dia ni baik, tapi so tapi inilah yang kita nak tutup, sebagaimana Nabi SAW pernah sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sebab untuk aku diutuskan ini adalah liutammima, menyempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak itu sendiri. Akhlak dah baik, tapi nak sempurnakan lagi, nak tutup lubang-lubang yang ada. Maka apa aspek-aspek yang perlu kita ikut Nabi SAW dalam kehidupan ini? Sebab kadang-kadang kita tercari-cari aspek apa lagi yang nak ikut, rasa baik dah kan, tapi kita kadang-kadang terleka daripada beberapa aspek. Kadang-kadang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita baik, tapi dengan jiran kita kurang sikit. Kadang-kadang kita baik dengan jiran, anak sendiri lupa. Belanja kawan makan, isteri kat rumah jenuh korek, duit suami waktu nak basuh baju, sebagai contoh. Maka kadang-kadang aspek-aspek sebeginilah yang kita nak tengok. Sebab tu Nabi SAW yang pertama, baginda ini memang contoh ikutan untuk kita jadi manusia yang baik. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan Nabi itu sendiri. Allah describe Nabi ni macam mana? Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim. Engkau berada di suatu tahap akhlak kamu ni azim. Azim ni kita gambarkan sebagai agung, hebat. Tak ada manusia yang kehebatan akhlak dia boleh menandingi kehebatan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila mana orang tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Quran.
kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu sebagaimana kamu baca Quran, dia diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tindakan. Sebab itu bila mana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah baginda itu Al-Quran yang bergerak. Keredaan ataupun Nabi ini akan reda atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala reda. Nabi akan marah atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala marah. Kita ni reda, kita suka benda yang kita suka. Kita marah benda yang kita tak suka. Sebab tu hari ni orang buat sesuatu yang pada dia baik, hakikatnya tak baik. Contoh kan, kita Taman Tun ni kan, kedai makan makin banyak, makin banyak kedai makan kat Taman Tun ni kan. Akhirnya orang datang makan, alhamdulillah, tak apa, datang makan, bagus untuk perniagaan, bagus untuk kita dan sebagainya. Tapi kadang-kadang aspek parking lupa. Dia rasa okey parking situ, padahal parking situ telah menyebabkan orang lain susah dan sebagainya. Maka sebab itu kita kena ikut Nabi. Kenapa? Kita kena jadi orang yang reda dengan sesuatu yang Allah Ta'ala reda. Kita marah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala marah. Kita ni biasa marah sebab diri kita rasa marah. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW bukan demikian. Nabi SAW bukanlah orang yang suka cakap kuat. Kita ni, saya ni kan, kalau pergi stadium rasanya suara aku kuat sekali kan, malu. Nabi tak pernah berteriak dekat pasar. Nabi tak pernah berteriak di pasar. Nabi bukan orang yang cakap kasar. Kadang-kadang kita legalize benda tu, kita tak apa, memang mulut macam tu, hati baik. Tak. Dalam Islam everything mesti on the track. Hati kena baik, lisan kena baik, perbuatan juga kena baik. Tiga-tiga tu kena selari. Kita tak boleh hati baik, lisan tak baik. Konsep itu yang kita perlu perbetulkan. Sebab tu kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Huyai, dia sebut kata apa? Ma raaitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Safiyah, aku tak pernah tengok seorang yang lebih baik akhlaknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni agak-agak kalau orang bagi peluang describe kita, banyak positif ke banyak negatif? Maksudnya banyak negatif kot. Kalau dia bagi dua dalam kertas A4 tu, bagi dua, lipat dua, tulis positif negatif. Maksudnya saya ni banyak negatif kot. Kata Safiyah, aku tak pernah jumpa orang yang lebih baik, yang paling baik, sesempurna akhlak melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat junior. Anas bin Malik ni khidmat dengan Nabi ketika umurnya 9 tahun. Jadi personal assistant Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab menyebut jadi khadam. Kita ni kalau khadam kan teringat cerita Piramli lah pula. Tiga Abdul. Saya terjemahkan sebagai personal assistant Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur 9 tahun jadi personal assistant. Waktu tu budak lagi. Sehingga akhir hayat Nabi hampir 10 tahun Anas bin Malik ini berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, wallahi, demi Allah, aku ni khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 9 tahun. 9 ke 10 tahun lebih kurang, kata Anas bin Malik. Maka kata Anas bin Malik, ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza. Kata Anas, panjang 9 tahun tak pernah pula bila aku buat sesuatu Nabi komplain. Kenapa tak buat macam ni? Kita kan suka, kenapa tak macam ni? Saya teringat kecil-kecil tau. Sebab ibu-ibu kat belakang ada tazkirah Jumaat, ibu-ibu kat belakang tak ada kan. Saya teringat waktu kecil-kecil lah, bila ikut mak saya kan pergi kenduri kahwin. Dulu orang kampung kenduri kahwin kan buat kat rumah. Bila buat kat rumah tu, antara agenda pertama kaum ibu, sebab time tu saya kecil lagi kan, nak ikut ayah, biasanya kita ikut mak lah. So agenda pertama dia adalah masuk bilik pengantin. Dulu lah ni tak ada kan, lah ni buat kenduri kat dewan. Dulu kan buat kenduri kat rumah. So geng-geng ibu-ibu ni masuk ikut pintu tengah, pergi terus bilik pengantin. Sebab zaman tu bilik pengantin antara perkara yang jadi bahan utama lah dulu. Ibu-ibu kat belakang mengangguk ya sungguh tu kan. Bila masuk bilik pengantin dia selak kan, tak lawa. Kita suka komplain orang, tak matching colour, ropol-ropol ni orang tak pakai dah. Nabi SAW tak pernah begitu.
kata Anas bin Malik. Dan bila mana aku tak buat sesuatu, Nabi pula tak pernah kata kenapa tak buat ni. Tuan-tuan nampak tak? Bayangkan pada ketika itu taraf baginda adalah seorang rasul, baginda ketua negara, he's the boss. Anas bin Malik ni pembantu peribadi Nabi, tapi Nabi tak pernah komplain sedemikian seingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dalam keadaan ini Anas bin Malik juga gambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, tak ada manusia yang pernah aku bermuamalah, beramah dan sebagainya, kata Anas, yang lebih baik akhlak dia melainkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, satu hari Nabi ni assign dia untuk satu tugas. Fa arsalani ila hajatin, kata dia, Nabi assign dia untuk satu tugas. Maka kata Anas bin Malik, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, waktu tu Anas masih kanak-kanak, masih remaja, Nabi kata pergi buat, Nabi kata assign dia satu tugas. Kata Anas, wallahi la adhhab, tak nak malah pergi. Macam kita kan suruh anak-anak, long pergi kedai, malah. Okay? Tapi kata Anas bin Malik, wa fi nafsi an adhhaba lamma amarani bihi Nabi. Tapi Anas bin Malik kata dalam hati nak pergi, cuma dia main-main dengan Nabi, malah pergi. Anas bin Malik pun pelan-pelan pergi, berjalan keluar sampai dekat pasar, tengok ada sekumpulan kanak-kanak main. Anas bin Malik join. Macam kita lah kan, saya kecil-kecil tu kan, mak suruh pergi kedai, bawa lah duit pergi kedai kan, nampak kawan main bola, sepak raga tu, join dulu. Join main dulu kejap kan, lepas tu baru teringat. So dalam keadaan ini, kalau kita dah dulu dapat kat bapak kena piak dulu lah, aku suruh pergi kedai tapi kedai. Nabi SAW dalam keadaan ini, bila Nabi berjalan tengok cari Anas, mana Anas, bagi assignment tak buat-buat, tak balik-balik. So Nabi pun nampak Anas bin Malik. Apa Nabi buat? Nabi pada belakang, Nabi pegang tengkuk Anas. Nabi pegang tengkuk Anas bin Malik. Dalam keadaan ini, bila mana Nabi pegang je tengkuk Anas, dalam keadaan dia seorang ayah pegang tengkuk Anas, Anas bin Malik pandang belakang. Nabi senyum, ketawa, tak kata apa-apa. Kata Nabi panggil Anas dengan satu panggilan manja. Dia kata, ya Unais, adhabta haitsu amartuka. Wahai Anas, tapi dia panggil Unais. Dia ada satu budaya Arab, kalau orang tu nama Anas, kita panggil dengan panggilan manja, nama dia Unais. Kalau Umar, kita panggil Umair. Okay, kalau Umar dia panggil Umair, kalau Anas dia panggil Unais. Dia satu panggilan manja. Dia kata, ya Unais, adhabta haitsu amartuka. Awak tak pergi lagi ke yang aku suruh? Anas bin Malik kata, na'am ana adhabu ya Rasulullah. Okey, saya pergi ya Rasulullah. Tengok Nabi tak marah. Kalau kita rasanya tarik Saiban dah, tentu kan zam Saiban tarik, kenapa tak pergi? Cuba tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jadi contoh ikutan dari sudut kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat memberikan kemaafan. Suatu yang kadang-kadang kita sukar. Kita hari ini bukan saja sukar minta maaf, kita hari ini juga sukar untuk memaafkan. Ada pula yang sebut it's easy to forgive but not to forget, Ustaz. Kita kan biasalah. Kalau hati tercela tak boleh ditampal balik. Kesan cala tu tetap ada, macam-macam lah alasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan sifat ini. Kata Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ini jadi orang yang lemah lembut terhadap umat. Nabi bukan orang kasar. Nanti kita akan tengok beberapa keadaan bagaimana Nabi SAW ni penuh kelembutan dan Nabi SAW ni penuh kemaafan. Allah Ta'ala kata, walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau kamu ni jadi kasar, bengkin, kata orang Perak bengkin, orang Kelantan kata backing tak, debek, lam faddu min hawlik, orang akan lari daripada kamu. Saya ni pernah jadi guru disiplin sekolah, garang sikit lah. Tapak kaki guru disiplin ni satu blok lari. Tapi kalau yang cikgu dia suka tu berkerumun kan, kita cikgu disiplin
Maka Nabi bukan sebegitu. Sebab tu dalam kata Anas bin Malik, sekali lagi hadis Anas ni banyak dalam bab ni, hadis Anas banyak sebab Anas PA Nabi. So bila Anas ni PA Nabi, dia banyak bersuhbah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, satu hari aku berjalan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu Nabi pakai burdah. Nabi pakai apa? Pakai rida, burdah, kain yang diletakkan di atas bahu. Kadang-kadang orang panggil dia sebagai burdah, kadang orang panggil dia sebagai rida. Letak atas bahu. Letak, dia letak atas bahu kanan, bahu kiri. Kadang-kadang Nabi letak, kadang-kadang Nabi selubung. So konsep burdah ataupun rida itu ialah kain yang kain lepas yang diletakkan di atas bahu, maka nama dia rida. Kadang-kadang rida ni jadi selimut. Kalau kadang-kadang musim panas tak pakai baju macam ihram, so ada masa Nabi tak pakai baju tapi Nabi pakai kain dekat luar. Itu konsep dia. Macam kita lah kan dulu, kalau tutup imam kat kampung tu pergi rumah dia pakai dekat, bila orang datang ambil tuala letak atas badan. Kan konsep rida tu ada sebenarnya dalam masyarakat Melayu kan. Dia orang datang minta air penawar, maka dia pun ambil kain plekat ke tuala ke letak atas badan, sebagai suatu tanda hormat orang yang datang. So kata Anas, Nabi pakai burdah Najrani, daripada Najran, yang mana burdah, kain burdah tu kasar. Kita kain ni lembut kan, jubah luar saya ni lembut kain ni kan. Ni pun hadiah pada anak murid ni pergi Morocco. Maka dalam keadaan itu, bila mana dia pakai burdah yang agak kasar kainnya, kita boleh bayangkan kain cotton kasar. Kain cotton yang keras kasar tu Nabi pakai, letak atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tu mereka bertemu dengan seorang A'rabi. A'rabi ni ialah orang Arab yang duduk di luar kota. Biasanya mereka ni uncivilized sikit lah. Mereka ni tak biasa bergaul dengan orang lain. Orang Arab Badui kan, dia peduli apa? Bagi dia yang penting ada unta seekor, ada kambing 2-3 ekor, dia boleh minum susu, rumah dia tak ada pun okey lah. Kasar. Duduk kat padang pasir ni dia kena kasar sikit. So itu sifat mereka. Maka dalam keadaan ini A'rabi ini kasar. So bila mana dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun pegang kain burdah tu, rida tu, dia tarik dengan kasar. Macam kita lah duk cekak orang kan. Sebab tu ada istilah cekak musang kan, kita ada istilah bentang 5 tu cekak musang. So dia cekak Nabi dengan burdah tu. Kata ada sampai berbekas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kulit Nabi kan putih kemerah-merahan. So berbekas merah. Kata A'rabi ni apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta kepada Nabi apa dia, murli min malillahi allazi indak. Dia minta Nabi bagi harta Allah yang ada kat kamu. Dia tak tahu kan, dia nak bantuan, tak kerti apa, dia pun pergi cekak Nabi, dia nak minta bantuan. Kita lah ni buat macam tu kat ketua kampung, mampu tak dapat bantuan sampai sudah kan, blacklist lah sampai bila-bila. Maka dalam keadaan ini Nabi berpaling dekat orang A'rabi tu, Nabi senyum. Kalau saya boleh faedah untuk orang ni kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dekat dia, Nabi senyum, Nabi arahkan Anas dan juga sahabat yang lain pergi dekat Baitul Mal, ambil apa sahaja yang dia nak. Kalau kita hari ni macam mana? Hilang slipper kat luar ni karang, aku rasa mengamuk semacam tak. Habis dengan tu imam kena marah, pengerusi habis kena marah, apa lah datang masjid At-Taqwa, slipper pun hilang, tak kerti ke gini-gini. Tuan-tuan, tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang berkasar dengan baginda tapi baginda tetap tersenyum, bahkan baginda melayan dengan baik. Sesuatu yang hari ni kita hilang, makin hilang. Tak percaya cuba tengok atas jalan raya. Dulu-dulu rasa-rasa kan, mungkin tuan-tuan lebih senior pada saya. Dulu-dulu jarang orang horn, balas horn balik, mengejar adegan mengejar atas jalan raya tu, ada ke? Tak ada. Sekarang pantang horn sikit kan, bagi signal silap sikit masuk, orang belakang horn dia pun marah, nak kejar. Kenapa? Sebab tak ada sifat ini. Tak ada sifat kelembutan, tak ada sifat memberikan kemaafan.
Sebab tu kita makin hilang. Kenapa? Sebab tu kita kena belajar benda-benda ni supaya benda itu akan dapat dipraktikkan semula dalam masyarakat. Dan Nabi SAW, walaupun baginda ni seorang lelaki, pemalu baginda itu ada. Kita hari ini mana sifat malu kita? Mana sifat malu kita? Makin hilang. Sebab tu orang tak segan buat jahat. Orang tak segan rakam diri sendiri. Dulu nak bergambar segan lah ni. Masuk Masjidil Haram tu, bawa kamera siap-siap live. So, kita nak ibadat ke kita nak jadi reporter? Kata sahabat Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata dia apa? Dia sifatkan Nabi tu, dia kata kana Nabi SAW ashadda hayaan minal udhara. Nabi ni pemalu dia lebih daripada anak dara pingitan. Kita hari ni sifat malu tak ada. Sebab tu Nabi sebut idza lam tastahi, atau pada satu sebut idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, buatlah apa kamu nak. Sebab tu hari ni ramai orang buat sesuatu sebab perasaan malu itu makin hilang. Bila ada perasaan malu, perasaan segan, dulu kenapa kita boleh hormat guru, bukan kata takut tak, tapi ada perasaan segan dengan orang tua, segan dengan jiran. Sekarang perasaan segan itu hilang. Sebab itu Nabi mengajar kita sifat malu itu bukan malu itu malu benda yang tak baik, malu pada perkara-perkara yang baik. Dan Nabi SAW ini, akhlak baginda ini terkenal sebagai akhlak yang membawa kepada rahmat dan juga kasih sayang. Sebab tu Allah Ta'ala sendiri sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad SAW melainkan engkau ini menjadi rahmat. Datang Nabi itu orang rasa lega, rasa seronok. Kita bayangkan, kita hari ini keberadaan kita, orang suka ke orang benci? Orang tengok kita datang dah, kata orang tengok kita alhamdulillah datang. So kedatangan Nabi itu bawa rahmat kepada sekalian Arab. Sebab tu kata Abu Dzar Al-Ghifari, satu hari Abu Dzar salat di belakang Nabi SAW, salat sunat, salat malam, qiyamul lail. Abu Dzar ikut Nabi SAW. Hadis ini menjadi dalil bahawasanya solat sunat kita boleh berjemaah sekali-sekala. Bukan solat mana ada solat sunat yang memang dituntut berjemaah. Contoh solat Aidil Fitri, Aidul Adha, solat gerhana, solat tarawih. Tapi solat-solat yang lain boleh dilaksanakan secara seorang-seorang, itu yang lebih baik. Tapi ada masa kita boleh juga buat secara berjemaah. Solat qiyamul lail kita buat waktu bulan Ramadan, kan? Kita buat solat hajat boleh. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu hari Nabi SAW solat malam. Kata Abu Sa'id, aku dengar Nabi hanya baca satu ayat je. Syok kita kan, malam-malam baca satu ayat, senang semayang. Tapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi baca ayat itu berulang-ulang kali. Apa ayat yang Nabi baca? Nabi baca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Suratul Maidah ayat yang ke-118. Apa maksud ayat ini? In tu'adzibhum, sekiranya kamu wahai Allah, engkau wahai Allah nak azabkan manusia ini, fa innahum ibaduk, they are your slave. Boleh buat apa yang Allah Ta'ala suka. Tapi ayat ni sebut apa? Wa in taghfir lahum, sekiranya engkau wahai Allah mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau wahai Allah yang maha aziz. Aziz ni maknanya perkasa. Al-Hakim, Allah Ta'ala ni maha bijak sana. Nabi ulang ayat ini dalam setiap rakaat sampailah waktu subuh.
kita satu ayat kan, satu ayat tu lah, betul rokok, betul sambung tidur, lepas tu baru bangun pula. Nabi SAW ulang ayat yang sama pada setiap rakaat, menggambarkan apa? Menggambarkan Nabi ni nak sangat Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan kita umat Nabi SAW. Sebab ayat ini sebagaimana saya sebut tadi berbunyi, kalau engkau wahai Allah nak azabkan, engkau berhak nak azabkan, sebab kita ni hamba Allah, we are nothing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma wa in taghfir lahum, sekiranya engkau wahai Allah sudi ampuni kita. Nabi dia ulang untuk apa? Nabi nak supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan kita. Maka bila mana dah hampir subuh ataupun dah subuh, Nabi dah habis salat, kata Abu Dhar, aku pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tanya, ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-ayah hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha. Ya Rasulullah, nak tanya sikit, kenapa engkau ulang ayat ini sampai rukuk, sampai sujud, mana sampai habis salat ulang ayat yang sama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'altu rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati. Tengok rahmat kasih sayang Nabi. Nabi kata apa? Aku ni minta kepada Tuhan aku asy-syafa'ah. Syafaat ni apa? Syafaat ni kalau terjemah kabel besar, kabel yang membolehkan kita selamat untuk apa? Untuk umat. Fa'ataniha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Kata Nabi, wahiyya na'ilatun insya'allahu liman la yusyriku billahi azza wa jalla syai'an. Cuma Nabi kata apa? Ianya akan didapati, syafaat Nabi ini semua orang akan dapat, melainkan orang yang mati dalam keadaan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa lain, kita mati dalam keadaan kita ada dosa lain, Allah Ta'ala Maha Pengampun, boleh ampunkan kita. Tapi mati dalam keadaan kita syirikkan Allah, tak ada keampunan, bahkan takkan dapat kabel ini. Maka Nabi minta atas sifat kasih sayang Nabi kepada umat. Dan kata Anas bin Malik dalam satu riwayat yang lain, daripada Malik bin Huwairith, kata dia, Malik bin Huwairith ni seorang ketua kaum. Dia ketua delegasi kaum dia daripada luar Madinah, outskirt pada Madinah, datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ni bersama-sama dengan beberapa orang daripada kaum dia, nak belajar tentang Islam sebelum mereka ni balik ke rumah mereka, nak ajar kepada kaum mereka. Sebab tu kadang-kadang kita ni jangan lupa dengar kuliah balik, ceritalah sikit-sikit dekat anak. Ada setengah-setengah tu bagus buat catatan, masuk dalam grup WhatsApp, bagus, satu-satu perkara yang baik, jenis yang suka mencatat. Maka kata Malik bin Huwairith, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan beberapa orang daripada kaum aku, dan kami, kata Malik bin Huwairith, stay di Madinah tu selama 20 malam. Lama lah 20 malam. Bukan satu jumlah yang yang sikit, 20 malam. Zaman tak ada handphone lah, ni gagah lah kan, handphone ada 30 malam 40 malam pun tak apa. Ayah dekat TTDI, anak kat London, boleh call hari-hari, tak ada masalah kan. Boleh video call, tak ada masalah. Zaman-zaman itu tuan-tuan dan perempuan, cuba bayangkan, tinggalkan terus tanpa khabar berita, bukan mudah. Dan Malik bin Huwairith ini pada waktu itu muda, umur 30-an. Inilah baru anak kecil, teringat anak satu, teringat bini satu, hak bini pun teringat kat dia. Long distance relationship. Maka dalam keadaan ini, kata Malik bin Huwairith, wa kana rahiman rafiqa. Nabi SAW ni sangat-sangat rahim, sangat-sangat pengasih. Nabi ni sangat-sangat empati dengan kami. Maka dalam keadaan ini, bila Nabi nampak kami ni dah 20 hari tak balik-balik, tak jumpa anak bini, so terlihat jelas pada wajah mereka ni kerinduan pada keluarga. Padahal waktu tu mereka ni ada misi. Misi apa? Misi untuk belajar dengan Nabi supaya mereka balik, mereka ajar pada kaum mereka. Maka bila Nabi lihat perkara itu berlaku pada mereka, tengok empati Nabi. Kita kadang-kadang kita ada simpati tapi tak sampai mereka empati.
Kesian, takat kesian tu je lah kan, bantu tak juga. Empathy ni kita kesian dan kita bantu. Nabi kata irji'u fakunu fihim. Nabi kata berbaliklah, cukuplah 20 hari, belajar sikit-sikit cukup. Fakunu fihim, baliklah bersama-sama dengan mereka, staylah bersama-sama dengan mereka. Wa'allimuhum, kamu ajarkan kaum kamu. Wasallu, dan kamu salat. Fa idza hadaratis salah, bila masuk saja waktu salat, Nabi kata falyu'adzil lakum ahadakum, dan hendaklah bila mana masuk waktu salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada kamu azan, dan hendaklah salah seorang yang senior daripada kalangan kamu untuk jadi imam. Hadis ini tunjukkan keutamaan orang yang senior untuk jadi imam. Keutamaan. Tapi sah imam budak-budak. Cuma kita orang tua kat belakang ni malulah kan, budak imam kita yang tua tak imam lagi. Biasa kat rumah macam tu kan, suruh anak baca doa, anak belajar kan pasti anak baca doa kan. Pak tak ingat doa pun anak tak ingat doa. So utamanya ialah orang yang senior. Baik. Dan Nabi SAW ni seorang yang sangat menjaga hubungan, walaupun hubungan tu hubungan yang dah lepas. Kita ni dapat kawan baru, tak ingat dah kawan lama kan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kita pun kenal Aisyah, isteri Nabi, muda kan. Sifat jealous Aisyah ni kuat. Aisyah, bukan Aisyah. Saya selalu betulkan sebutan Aisyah, bukan Aisyah, apatah lagi Isah. Kata Aisyah radhiyallahu taala, dia kata ma ghartu ala ahadin minan nisa'in nabi ma ghartu ala Khadijah. Aku ni tak jealous kepada isteri-isteri Nabi yang lain melainkan Khadijah. Jealous Aisyah ni kuat sikit, sedangkan anak dara kan. Maka dia kata wa ma ra'aituha, aku tak pernah jumpa Khadijah ni, memang tak pernah jumpa. Sebab Aisyah ni umur muda, dia lahir pun selepas saja kewafatan Khadijah. Walakin kana an-nabi yakthuru dhikruha, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali sebut Khadijah. Yalah, orang perempuan kan, bila sebut orang lain marah dah dia kan, kita depan mata dia tak nak sebut orang lain. Orang perempuan kan, dia begitu, emosi dia nak dilayani sebegitu, bukan tak baik emosi tu. Maka warubbama dhabaha syata thumma yuqatti'uha a'dha'a thumma yab'athuha fi sadaiq Khadijah. Nabi SAW kadang-kadang Nabi sembelih kambing, Nabi potong-potong, Nabi pesan bagi kepada kawan-kawan Khadijah. Orang lagi dah dia marah kan, dah sebut selalu, aku depan mata tak layan. Contoh, sembelih kambing pula bagi orang jauh. Farubbama qultu lahu, kata Aisyah, satu hari aku kata dekat Nabi, dia kata ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Membebel sikit Aisyah, tak ada orang lain kata muka bumi ni, Khadijah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat wa kana li minha waladun. Nabi describe Khadijah satu. Jasa yang Khadijah bagi pada Nabi SAW tak ada siapa boleh tandingi. Beriman waktu semua orang tak beriman dengan Nabi SAW. Nabi being rejected, Khadijah the only person yang terima Nabi SAW. She's the one yang comforting Nabi waktu Nabi balik pada Gua Hira. Tak ada orang lain. Khadijah yang belanjakan semua harta dia ke Nabi SAW. Dan Nabi sebut satu benda, daripada Khadijah lah aku dapat anak. Maknanya Nabi tak pernah tinggalkan suatu hubungan yang dah lepas. Kita ni kadang-kadang hari ni, saya teringat bila mana Nokia mula-mula cipta telefon. Apa Nokia kata? Connecting people, isn't it? Nokia waktu mula-mula cipta telefon, Nokia ada satu moto, dia kata connecting people. Sebab dulu payah kan, telefon pakai line payah. So bila telefon dekat tangan, is connecting people, orang jauh boleh SMS. Tapi right now what happened to us? Masing-masing ada telefon, akhirnya masing-masing tak bercakap kan.
Dalam rumah ada grup WhatsApp. Jom makan, padahal masing-masing satu rumah. Jom makan. Atas meja makan kadang-kadang kena buat peraturan. Bapak duk minta raga satu, letak phone semua kat sini. Ada masing-masing duk ambil gambar. Tuan-tuan, kalau kita hari ni hubungan yang depan mata pun tak boleh nak jaga, apatah lagi hubungan-hubungan sebegini. Sebab tu antara benda-benda yang Nabi SAW ajar ialah kebaikan yang kita boleh buat kepada ibu ayah kita yang meninggal, dan kita meneruskan silaturahim dengan kawan mak ayah kita. Sebab tu saya teringat orang tua-tua dulu kan, bila raya bawa anak berjalan tu bukan apa, nak perkenalkan ini siapa, ini siapa, ini siapa. Orang Perak ada adat bagi bersoreh kan. Dia sebut kamu ni dengan ni, kita pun duk pening kepala, ni siapa pula kan. Dia pun sebut ni dua pupu tok kamu, kita ni garu kepala lah, apalah pula. Tapi nak membayangkan apa, beginilah Nabi menjaga hubungan. Kita hari ni jadi orang yang individual, makin individual, kita tak pentingkan orang. Nabi mengajar untuk jaga walaupun orang tu dah tak ada. Bukan orang tu ada, orang dah tak ada pun. Khadijah dah wafat, tapi Nabi masih lagi menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat Khadijah, mengenangkan bahawasanya sewaktu hidup mereka inilah yang entertain Khadijah. Kita hari ni yang hidup pun kita tak layan, apatah lagi yang dah tak ada. Sebab tu saya selalu sebut pada mana-mana bila saya kuliah bab kematian, saya kata kalau berlaku kematian, tanamlah kat mana dia meninggal. Jangan sibuk-sibuk lah nak hantar balik Kot Diang ke, hantar balik Kota Tinggi ke, kertih-jertih naik dalam jenazah uzur syar'i kan. Jenazah kita bukannya elok sangat tak. Sebab kalau hantar balik kampung tak ziarah mana pun, saya kata tambah pula kita ada orang Melayu ni ziarah kubur setahun sekali ya. Kita bukan jenis yang selalu berziarah. Bahkan kita orang Melayu ni dengan kubur pun takut. Saya dah kecil-kecil kan, bila balik mengaji lalu bang kubur aku lari siap-siap dah, sebab konotasi je tak baik, konotasi je menakutkan. Sedangkan Nabi SAW malam-malam Nabi lepak dekat kubur. Try kita buat program malam-malam Al-Isyak, kita pergi Bukit Kera kan, pergi ziarah seorang-seorang. Ni kubur datuk ni kubur sekian, kubur sekian. Aku rasa sini kot. Tengok Nabi menjaga hubungan-hubungan yang sebegini. Dan Nabi SAW orang yang sangat-sangat tawaduk. Itu yang payah tu. Tawaduk ni merendah diri. Nabi SAW dalam riwayat yang banyak menyebut Nabi ni, bila mana Nabi berjalan nampak sekumpulan kanak-kanak, Nabi bagi salam. Saya lah jadi cikgu kan, kita cikgu dulu mula-mula kan, tak ilmu tak cukup lagi. Waktu mula-mula action lebih kan, masuk kelas anak murid tak pergi salam marah kan. Mana ketua kelas, bangun bagi salam. Dulu bila kita belajar hadis ni baru tahu rupanya kita yang kena bagi salam ke anak murid. Sebab kita seorang, anak murid ramai, maka adab dia yang sikit bagi salam pada yang ramai. So Nabi bagi salam kat budak-budak, Assalamualaikum. Kita bagi salam kat pakcik. Zaman asrama tu kan, sini marah, bagi salam. Nabi SAW sampai ke peringkat ada seorang bagi jariah. Jariah ni ialah hamba sahaya, perempuan kecil, maka gelarannya jariah. Satu hari ada seorang jariah ni, Nabi tengah berjalan, jariah ni datang pergi kat Nabi, dia pegang tangan Nabi. Nabi pun tengok ada hamba abdi, tuan-tuan. Kalau cerita Piramli tu macam mana dia layan kan, pak mentua dia, abang-abang dia dia marah kan, ke kanda, sejak bila aku, tuan-tuan, sebab hamba abdi. Tapi Nabi bila budak tu pegang, budak tu bawa Nabi berjalan, Nabi ikut je. Kalau kita dulu sepah, tengok akhlak Nabi. Dan dalam keadaan ini Nabi SAW tak kata apa pun. Dalam Barzanji kan ada wakana kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadu'. Kan dalam satu bait, yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syatah. Apa maksud dia? Nabi SAW ni jahit balik sandal Nabi yang koyak, yang putus. Wa yarka'u thawbahu, Nabi tampal sendiri baju dia.
Kita butang baju ya ku mana bah? Kan? Cari butang baju mana sendiri tak jumpa. Nabi tampal sendiri baju. Wa yahlubu syatahu, Nabi perah sendiri susu. Suami-suami, yalah kita suami kan, tapi sekali-sekala cuba buat sendiri. Asuh pinggan sendiri kan, bancuh kopi sendiri. Kat kedai tu lain lah, memang patut kerja dia kan, tapi kat rumah coffee machine beli buat darab kan, espresso machine dah apa dah. Nabi SAW duduk bersama-sama orang miskin, tak segan, duduk sama-sama. Tak ada perbezaan meja VIP ke whatsoever, no. Nabi duduk bersama-sama dengan mereka. Nabi berjalan bersama-sama dengan janda-janda armalah, makna orang yang tak kilang. Nabi jalan, tak ada benda pun yang nak dimalu kan. Dan dalam keadaan ini Nabi akan penuhi hajat siapa-siapa yang jemput Nabi SAW. Ada satu cerita, tukang jahit je jemput Nabi datang rumah. Nabi datang pergi rumah. Kita nak tengok yang ni eksklusif sikit, kita pergi. Hak ni tak payah nak pergi pun payah nak parking, kita pilih. Dalam riwayat menyebut Nabi SAW orang yang ziarah orang sakit. Nabi SAW orang yang bila mana ada jenazah, Nabi akan iringi jenazah. Bila mana Nabi berkenderaan, betul ada kenderaan Nabi yang kenderaan yang mewah. Ya benar, ada kenderaan Nabi yang mewah. Nabi pernah menunggang kuda yang hebat. Tapi Nabi juga naik himar. EF5 kira kan. Honda ada juga, BMW ada juga, tapi ada EF5 naik juga, tak ada masalah. Kan ini mentang-mentang lah dah ada, kita malu nak naik yang kecil-kecil, naik tak ada masalah. Dan Nabi SAW kadang-kadang hamba abdi datang jumpa Nabi, ajak Nabi orang yang pergi penuhi hajat. Satu benda yang kadang-kadang kita sukar nak buat hari ni, kita akan tengok status dia. Okay, he's in our group, she's in our group, okay, entertain him or her. She's not in our group, no need to entertain. Bukan geng kita dah. Nabi SAW tak pernah sebegitu. Baik, last untuk pagi ni, Nabi bukan penakut. Baginda Nabi SAW bukan orang penakut dah. Nabi berani. Kita berani belakang seorang-seorang penakut ke? Saya teringatlah kecil-kecil kan, kita rumah kampung kan, bila tandas kat luar tak berani kan, padahal tak ada benda pun, tapi penakut. Ada satu ketika di Madinatul Munawwarah, kata Anas bin Malik, ada satu bunyi yang menakutkan penduduk Madinah waktu tu. Ada satu bunyi macam letupan dan sebagainya yang berlaku di Madinah, sampai ke peringkat orang Madinah rasa takut, apa benda bunyi ni, azab datang ke? Maka dalam keadaan ini Nabi SAW keluar rumah. Nabi pergi, Nabi dalam keadaan itu Nabi ambil seekor kuda. Kuda tu milik Abu Talhah. Nabi naik atas kuda tu tanpa pelana. Kita naik kuda ada pelana, duduk elok-elok kan, nak kangkang naik tu pun susah. Kita kena ada tangga nak naik. Saya lah kan, jenis pendek sikit ni kan, nak naik kuda tu kena ada tangga, naik elok-elok duduk baru boleh. Tu pun takut kuda. Nabi naik lompat atas kuda yang tak ada pelana. Dalam keadaan di tengkuk Nabi tu Nabi sarungkan pedang. Beraninya Nabi SAW. Nabi pergi ke arah suara itu. Kemudian Nabi balik. Nabi kata la tara'u. Jangan takut. Tak ada apa-apa. Kata sahabat, wajajnahu bahran. Nabi tunggang kuda tu macam kuda tu boleh berjalan atas air. Maknanya dia cecah sikit di tanah, punya laju. Dan orang kata asalnya kuda Abu Talhah ni kuda tua, tak larat lumba dah, tapi sebabkan mukjizat Nabi SAW, Nabi naik kuda tu macam kena overhaul balik. Enjin Volvo 70 dulu kan, yang lampu 4 segi tu kan, Nabi naik tukar jadi Ferrari tu.
Nak gambar, tapi nak gambar apa? Nak gambar keberanian Nabi. Kita bunyi kita dulu, Allah takut kan. Kita hari ni kan tak kata tuan saya kalau bunyi mercun saya hak meletah penakut kan. Nabi berani. Sebab tu Nabi pergi perang umur 55 tahun. Perang Badar ketika itu umur Nabi SAW 55 tahun. Kita 55 duk fikir nak option dah lah. 55 okey dah, dapat dah pencen. Saya ni kan orang kerajaan kan, dah khidmat 30 tahun, 55 okey lah, option awal, boleh pencen awal. Nak tunggu 60 tak larat dah ustaz. Tengok Nabi SAW, keberanian yang ada pada diri Nabi SAW. Ini antara banyak lagi nak cerita, tapi tak sempat dah pagi ni kan. Dia tak boleh cerita habis kan, dia macam drama, dia kena ada episod supaya boleh lagi kan. Drama Korea ada episod, drama kuliah pun ada kena episod juga. InsyaAllah nanti ada masa kita sambung. Tapi yang penting aspek-aspek ini antara aspek yang perlu kita jadikan baginda Nabi itu sebagai contoh ikutan kita. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Mana yang tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak dapat buat 10, buatlah 9.8. Ni tak dapat buat 10, tak payahlah ustaz. Tak, buat. Allah tak tanya kejayaan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanya ialah usaha. Kita hari ni kita duk fikir KPI tapi sampai lupa usaha. Kita duk fikir KPI kan, kita lupa usaha. Duk tengok KPI sekali kepala. Tuan-tuan, apa KPI tu satu KPI, tapi usaha kita bagaimana? Kita yang dah memang orang baik, saya yakin yang datang pagi ni semua orang baik, tapi kita nak jadi lebih baik. Sebab syurga itu juga ada tingkatannya, ada darjatnya. Kita nak dapat darjat yang baik kan. Hotel 1 star, okey lah hotel kan. Saya kan pegawai muda-muda kerja, orang bagilah rate bilik kan, dah naik grade sikit kan. Dulu twin sharing, dah ni single kan, ada pula rate, boleh claim. So begitulah kita nak ada peningkatan itu. Supaya apa? Supaya kita makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya bila mana kita mati di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di Jannatul Firdaus a'la. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.